baru Hijriyah, iaitu 1444, dan seringkalilah kita akan berbicara berkaitan tentang perjuangan hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sukalah untuk saya sebutkan tuan-tuan pada permulaan ini, bila bercerita berkaitan tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara berulang-ulang, walaupun seringkali diceritakan tentang ini tuan-tuan, perkara pertama yang kita kena faham, bercerita tentang Nabi ni dia tidak ada kesudahannya. Kerana apa? Dia akan dipenuhi dengan faedah, pengajaran dan manfaat daripada sirah Nabi. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, antara kitab sirah kontemporari yang dikarang oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau menamakan kitab sirahnya itu sebagai Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum merupakan minuman yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Dan minuman ini adalah merupakan satu jenis arak kepada penghuni syurga yang duduk di tempat yang tertinggi. Mereka ini dikenali sebagai golongan Al-Muqarrabun. Ini tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah boleh semak di dalam surah Al-Mutaffifin. Allah berikan penghuni syurga yang duduk di tempat yang tertinggi ni, Al-Muqarrabun, penghuni syurga kayangan ni, Allah beri dia minuman arak namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum dalam bahasa kita telah disebut sebagai the seal of nectar lah, satu minuman yang tertutup. Lalu Safiur Rahman mengambil nama ni dinamakan pada sirah Nabi. Kenapa? Pertama, pada pandangan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dia kata apa? Seperti mana penghuni syurga akan minum Ar-Rahiqul Makhtum ni tanpa puas. Dia tak puas, minum tak rasa puas, minum tak rasa puas. Dia bertambah kenikmatan dan kelazatan. Begitulah dengan mereka yang mempelajari dan meneladani sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita belajar, esok lusa belajar lagi. Daripada kecil benda yang sama kita belajar. Tapi percayalah, lagi kita belajar, lagi banyak benda yang kita tak tahu. Lagi banyak faedah yang kita dapat, dan itu hanya ada pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tutupkan mata kita dan telinga kita. Alah, cerita hijrah saja. Alah, cerita hijrah saja. Percayalah, terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang Allah Ta'ala letakkan di dalam kehidupan baginda Nabi sebagai teladan dan pengajaran kepada kita semua. Dan yang keduanya, kata Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kenapa dia menamakan kitab sirahnya sebagai Ar-Rahiqul Makhtum? Sebab kalimah makhtum tu adalah the seal. Dia telah tertutup. Tertutup daripada perkara-perkara yang batil ataupun perkara-perkara yang palsu. Kalau pada minuman tu dia tertutup daripada tercemar, daripada adanya kekotoran, daripada perkara-perkara yang boleh memabukkan dan sebagainya. Jadi Safiur Rahman Al-Mubarakfuri kata apa? Fakta yang dibawakan dalam kitab sirah, dalam kitabnya itu adalah terjaga rapi kesahihan dan autentiknya. Jadinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita ni masuk kepada satu-satu tempoh waktu dan bercerita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat ada dua perkara. Berdasarkan pada firman Allah dan juga hadis Nabi, kata Allah Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, siapa yang mencintai Allah, siapa yang nak mendekatkan diri pada Allah, siapa yang nak beriman dan mengibadahkan dirinya pada Allah, fattabi'uni. Allah letak syarat, kamu kena ikut jalan aku. Siapa aku di sini? Mengikut jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut jalan Nabi, kita kena kenal Nabi. Kita kena tahu kehidupan Nabi. Kita kena tahu perjuangan Nabi. Barulah kita boleh ikut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru faham. Dan Allah meletakkan syarat, nak mencintai aku kena ikut jalan Nabi. Siapa yang mengikuti jalan Nabi untuk mencintai Allah, Allah jamin dia dua ganjaran. Apa dia? Kata Allah Ta'ala, yuhibbukumullah, Allah akan membalas cinta mereka. Di satu jaminan, Allah membalas cinta kita kerana mengikuti jalan Nabi untuk mencintai Allah. Kalau Allah mencintai kita, kata pepatah Inggeris kata apa? When your God is your friend, who's your enemy? Kalau Tuhan dah menjadi sahabat kamu, siapa lagi yang mampu nak memusuhi kamu? Artinya, Allah memberikan jaminan keselamatan dunia dan keselamatan di hari akhirat. Kerana apa? Tidak ada kekasih yang akan menyakiti kekasihnya.
Dan tidak ada kekasih yang akan menzalimi kekasihnya, kerana Allah membalas cinta kita. Allah meletakkan dirinya sebagai kekasih hamba-Nya. Dan yang kedua yang lebih besar, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kerana mengikuti jalan Nabi, Allah memberikan pengampunan kepada kita semua. Baru kita sedar, kenapa saya perlu kenal Nabi? Kenapa perlu saya mencontohi Nabi? Kenapa perlu saya mengikuti jalan Nabi? Sebabnya asbab Nabi lah kita mengundang kecintaan Allah kepada kita, dan kita mengundang pengampunan Allah Ta'ala kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, bila cerita hijrah ni tak apa, dengar saja. Hijrah, yang penting kita nak ambil manfaat dan faedah. Walaupun saban tahun kita dengar, tapi inilah repetition yang mesti ada faedah dan pengajarannya. Dan yang keduanya berdasarkan daripada hadis Nabi, riwayat Al-Bukhari, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilai. Tak sempurna iman kalian hatta an akuna ahabba ilai, selagi mana kalian tidak mencintai aku. Nabi sebut tak sempurna iman kalian selagi mana kalian tidak mencintai aku. Min walidi wa walidi wan nasi ajmain. Lebih daripada cinta kalian kepada ibu bapa kalian, lebih cinta kalian kepada anak-anak kalian, lebih cinta kalian kepada seluruh manusia. Nabi letakkan syarat, mencintai Nabi perlu mengatasi seluruh cinta kita kepada seluruh makhluk, lebih daripada orang tua kita, lebih daripada anak-anak kita. Kerana apa? Cinta Nabi bukan cinta pilihan. Bukan boleh memilih-milih, saya nak cinta, saya tak nak cinta. Tidak. Cinta Nabi bukan cinta pilihan. Cinta Nabi merupakan cinta keimanan, dan dia adalah cinta kewajipan. Tak mencintai Nabi, la yu'minu, tidak sempurna iman kita. Bila sebut tak sempurna iman, kita dah boleh agak, saya ni layak ataupun tidak nak ke syurga Allah. Yang ini meletakkan syarat, tuan-tuan. Dan macam mana kita nak mencintai Nabi ni? Para ulama meletakkan syarat, tuan-tuan. Dia memerlukan kepada dua tahap. Dia memerlukan kepada dua tahap. Apa dia? Tahap yang pertama ni adalah tahap kita mengenal Nabi. Yang inilah yang kita gunakan kitab Al-Imam Tirmizi, dikenali sebagai kitab Syama'il Muhammadiyah. Daripada kitab inilah kita belajar macam mana fizikal Nabi, macam mana zahir Nabi, macam mana rupa paras Nabi, kulit Nabi, cara Nabi makan, cara Nabi berjalan, cara itu, cara ni. Kerana apa? Kita nak kenal baginda Nabi SAW. Saya bagi satu contoh. Saya tak pastilah sama ada saya pernah sebut ataupun tidak, tapi contoh ni sangat menarik untuk kita sama-sama faham. Nabi SAW menunjukkan kepada kita ada satu sunnah yang dinamakan sebagai, orang hari ni panggil micro habit kan. Saya rasa macam dah sebut pada bulan yang lalu, sekadar kita ulang lagi sekali. Sunnah Nabi SAW iaitu Nabi akan makan sehingga selesai. Dan Nabi akan makan, kalau makanan tu berbaki di jari Nabi, Nabi akan jilat. Kalau makanan tu jatuh di atas tanah, Nabi akan kutip dan makan. Baik, tuan-tuan kena faham Jangan kita kata, Nabi kenapa makanan jatuh atas lantai, Nabi ambil dan Nabi makan. Kita kena faham, Nabi makan di atas safrah. Orang Melayu panggil shell out, tuan-tuan. Jadi bila makanan tu terkeluar, kotor tak? Tak kotor lah. Janganlah tuan-tuan bayang makan di restoran. Kalau makan di restoran jatuh, tu jangan kutip lah. Okey, itu jangan kutip lah, itu memang kotor. Tapi kalau makan yang Nabi makan tu adalah di atas safrah, macam shell out atau plastik ni, tuan-tuan, kemudian terlepas daripada tu, dikutip, bersih lah tu, bersih. Okay? Jadinya Nabi SAW makan. Nabi akan makan, apa yang berbaki di jari Nabi akan jilat. Apa yang terlepas daripada pinggan dan terjatuh di atas lantai, Nabi akan makan. Ini menunjukkan kepada kita, Nabi SAW nak mengajar kita. Dalam hal yang remeh ni, Nabi ajar makan yang sehari 5 kali, 6 kali ni, makan sampai selesai. Kalau benda yang remeh ni diajar makan sehingga selesai, dalam kehidupan kita, kita diajar buat kerja sehingga sempurna. Buat kerja sungguh-sungguh sampai sempurna dan buat paling terbaik. Itulah namanya micro habit. Baca buku psikologi, tuan-tuan. Dia kata apa? Kalau nak kurus ni, jangan sekadar tak makan, berdiet, bersenam. Tapi dia kata apa?
Kalau nak kurus ni cukup dengan kita brisk walk 15 minit sehari, setiap hari. 15 minit je. Sebulan percayalah slim. Kenapa apa? Sebab dia menjadikan itu sebagai habit, rutin. Benda kecil tapi mengubah keseluruhan kehidupan, dan itulah namanya sunnah. Samalah juga tuan-tuan, seperti mana yang Nabi sentiasa dahulukan yang kanan dan kemudiankan yang kiri. Masuk masjid, keluar masjid, masuk tandas, keluar tandas, yang kanan-kanan, yang kiri-kiri kan. Jadinya kenapa Nabi mendahulukan kanan mengkemudiankan yang kiri? Sebab Nabi SAW nak tunjukkan kepada kita, Nabi mampu buat secara konsisten kerana Nabi ni orang yang well managed, orang yang teratur, orang yang tersusun. Sebab itu Nabi sentiasa konsisten, tahu di mana kanan, di mana tempat nak perlu didahulukan yang kiri. Kenapa kita tahu dan kita tak mampu buat? Sebab kita tak well managed, kita tak teratur. Dan ini mengajarkan kepada kita, sunnah ni Nabi nak ajar supaya kita jadi orang yang tersusun dan orang yang teratur. Jadi melalui kita kenal Nabi, barulah ini tahap yang pertama. Barulah mendatangkan kecintaan. Tahu rupa paras Nabi, macam mana cara berjalan, cara Nabi makan, cara kehidupan dan sebagainya. Tahap yang kedua yang membawa kecintaan kepada baginda Nabi SAW, iaitu kita tahu perjuangan baginda Nabi SAW. Nabi berjuang tu. Macam mana kerja dakwah Nabi? Macam mana Nabi berjuang? Apa yang berlaku pada Nabi? Cedera parahnya Nabi dalam dakwah. Yang itulah yang akan mendatangkan kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Sebagai contoh, di dalam peperangan Uhud, Nabi SAW ni dipukul dengan tombak dan pedang daripada belakang. Dipukul. Sampaikan Nabi punya topi besi itu tenggelam di antara muka Nabi ni. Tenggelam tuan-tuan. Dan memancut darah pada wajah Nabi SAW. Aisyah ni sampai dia bakar satu tikar. Dibakar tikar itu lalu dicucuh pada wajah Nabi ni. Kerana apa? Untuk berhentikan darah yang sentiasa mengalir. Sebab kata Aisyah, aku curah air di wajah Nabi ni, darahnya lebih banyak daripada air yang keluar. Bila kita tahu di sini, susah rupanya perjuangan Nabi ni, tak semudah yang kita sangka. Bahkan peperangan yang terakhir berlaku pada Nabi, iaitu dikenali sebagai Perang Tabuk. Perang Tabuk ni tuan-tuan, dikenali tenteranya sebagai Jaishul Usrah. Tentera yang mengalami kesusahan. Jaishul Usrah, tentera yang mengalami kesusahan. Baik, apa yang berlaku pada tentera Tabuk ni tuan-tuan? Dipanggil sebagai Jaishul Usrah, tentera yang mengalami kesusahan. Para ulama sirah menunjukkan ada 5 sebab. Sebab yang pertama iaitu Nabi SAW akan berperang dengan tentera Romawi, tentera kerajaan Rom Timur, iaitu kerajaan gergasi pada zaman Nabi SAW. Ratus ribu tentera dia. Dan kerajaan Rom ni, dia punya tentera memang bekerja sebagai tentera. Kalau kerajaan Madinah, tentera dia dalam kalangan petani, pemilik kebun, sahabat-sahabat Nabi yang bukan bekerja sebagai tentera. Yang ini tentera, memang terlatih sebagai tentera. Mereka ni lengkap dengan senjata-senjata perangnya. Sehingga kan dalam riwayat Perang Tabuk ni, sebelum berlaku Perang Tabuk, saya minta maaf saya sebut di sini, tapi ibu-ibu ayah-ayah boleh semak, Nabi SAW tersebar viral di kota Madinah, Nabi telah ceraikan seluruh isterinya. Sahabat Nabi terkejut, betul ke Nabi telah ceraikan isteri? Sebenarnya Nabi tak ceraikan. Yang berlaku, Nabi tidak pergi ke rumah isteri-isterinya. Kerana apa? Bersiap sedia menghadapi kerajaan Rom. Punya gementar menghadapi kerajaan yang besar ni, sampai Nabi tak sempat nak buat perkara-perkara yang lain. Nak cerita sangat-sangat besar perjuangan ni tuan-tuan. Dan ini adalah peperangan terakhir sekitar usia Nabi 61 ataupun 62 tahun. Dah lebih kurang hampir ke waktu kewafatan baginda Nabi SAW. Jadinya, pertama menghadapi kerajaan yang paling besar. Kedua, perjalanan daripada Madinah ke Tabuk merupakan perjalanan yang paling jauh yang pernah Nabi pergi. Perjalanan ke Tabuk ni perjalanan yang paling jauh. Dalam riwayat sirah menunjukkan perjalanan Madinah ke Tabuk ni mengambil masa hampir 60 hari. 60 hari. Dan perjalanannya adalah ratusan kilometer. Tak silap saya hampir 700 kilometer lebih.
Kalau tukar dekat kita punya geografi bumi Malaysia ni tuan-tuan, daripada Johor Bahru sampai ke Kota Baru, itu perjalanan antara Madinah ke Tabuk, dan Nabi pergi dalam keadaan berjalan kaki pada usia Nabi 61 tahun. Bukan senang, bukan senang. Yang ini yang penting kita kenal dan tahu perjuangan Nabi. Barulah kita rasa kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, 61 tahun berjalan dengan sejauh itu. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenderaan yang paling selesa waktu itu hanyalah seekor unta saja. Unta itulah kenderaan yang paling selesa, dan unta pada zaman itu dikenali sebagai Safinatus Sahra, iaitu kapal di padang pasir. Sekali makan terus jalan 2 minggu, 3 minggu, ada apa? Kita kata berjalan tanpa berhentilah. Okey. Baik, yang ketiga pula, dalam perjalanan itu sahabat-sahabat Nabi ni kekurangan bekalan makanan. Kerana perjalanan yang paling jauh, bekalan makanan yang mereka bawa ni tak cukup. Sehingga kan sahabat Nabi terpaksa sembelih haiwan-haiwan yang menjadi tunggangan. Unta-unta yang jadi tunggangan tu sampai disembelih untuk mencukupkan bekalan makanan tentera-tentera Nabi ni. Makan. Habis tuan-tuan, mereka tak ada makanan. Sa'ad bin Abi Waqqas, antara sahabat masyhur. Sa'ad buat apa tuan-tuan? Dia ambil kulit-kulit pokok tu ataupun daun-daun kering tu direndam dan dimakan. Bukan untuk kenyang, tapi sekadar untuk basah di bibir. Ni perjalanan Nabi SAW. Habis bergolok gadai ni, berpenat lelah. Kerana apa? Dalam peperangan Tabuk. Dan yang keempatnya pula tuan-tuan, mereka berjalan pada musim panas. Tuan-tuan tahu di Mekah ni kalau panas, Mekah Madinah ni kalau panas dia boleh cecah 50 darjah Celsius. 50 darjah Celsius ni tuan-tuan boleh semak sendirilah. Dia boleh cecah 50 darjah Celsius. Saya pernah duduk di sana tuan-tuan, saya pernah jumpa 47 darjah Celsius. Kita ni basuh baju tuan-tuan. Saya tak duduk di hotel, saya duduk di rumah sahabat saya. Basuh baju ni, saya ni sidai baju. Kawan kata tak payah sidai, entah pakai je. Saya kata biar betul, dia tu pakai je. Saya pun pakai tuan-tuan. Jalan depan rumah kering. Sebab apa? Dia panas kering. Kalau dia sejuk pun sejuk kering. Sebab itu kalau kita duduk di sana musim sejuk, hujung-hujung tahun kan, kenapa saya ni macam tak boleh tahan buang air kecil? Sikit-sikit nak buang air kecil. Sebab apa? Dia sejuk dan kering, dia tak berpeluh. Perhatikan, betul tak? Kalau panas tuan-tuan, panasnya kering, tak berpeluh. Tuan-tuan jalan kering bajunya. Saya pun terkejut. Itu saya tengok 47 darjah Celsius. Bayangkan 50 jalan di padang pasir ni. Jauhnya sampai 700 km lebih. Nabi jalan tuan-tuan. Panas. Dan yang kelimanya kita kena ingat. Bila musim panas di kota Madinah, mereka sebenarnya bekerja untuk menuai hasil kebun tamar. Sebab hasil kebun tamar ni dituai pada musim panas. Jadinya kalau mereka keluar berperang pada musim panas, mereka bukan sekadar menghadapi musuh, bukan sekadar perjalanan jauh, tapi mereka juga tak dapat kutip hasil tuaian musim tu. Nak dapat pendapatan kena tunggu tahun depan. Inilah perjuangan tentera Tabuk. Dan inilah yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita perlu tahu perkara ni supaya inilah yang membawa kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita cerita sedikit tuan-tuan berkaitan tentang hijrah Nabi. Saya sebutkan tuan-tuan, hijrah Nabi SAW ni Nabi lakukan dengan sangat-sangat bijaksana. Kena ingat, Nabi hijrah ni bukan kerana Nabi. Nabi hijrah bukan kerana Nabi nak hijrah, tidak. Nabi tak pernah keluar kota Mekah setelah Allah perintahkan Nabi menjadi Rasul. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sahabat Nabi dah 2 kali hijrah dah. Ke mana? Ke Habsyah. Mereka berhijrah ke Habsyah 2 kali tuan-tuan. 2 kali. Nabi ikut tak? Nabi tak ikut. Nabi tak pernah tinggalkan kota Mekah. Sebab itu sebelum berlakunya perjanjian Aqabah, sahabat-sahabat Nabi daripada Yathrib datang ke kota Mekah nak buat ikat perjanjian dengan Nabi. Mereka tertanya-tanya, Muhammad yang mana satu? Dia tak kenal Nabi tuan-tuan. Sebab apa? Orang Quraisy kalau mereka berdagang ke Syam, mereka akan singgah ke Yathrib. Dan kebanyakan orang Yathrib akan kenal siapa orang Quraisy. Tapi kebanyakan orang Yathrib tak kenal Nabi sebab Nabi tak berdagang. Nabi tak berdagang. Jadi orang tak kenal Nabi.
Sehingga kan orang di Mekah kata apa kepada orang Yasrib yang buat haji? Kalau kamu nak kenal Muhammad, kamu cari Al-Abbas. Kenal Al-Abbas? Dia kata kenal. Sebab Al-Abbas ni dia pergi berniaga ke Syam. Kamu jumpa Al-Abbas di Masjidil Haram, sebelah Al-Abbas itulah Muhammad. Selepas Abu Talib wafat, siapa jaga Nabi? Al-Abbas. Al-Abbas siapa? Pakcik Nabi, ayah kepada Abdullah bin Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini pakcik Nabi. Kamu nak kenal Muhammad, tengok Al-Abbas dekat Masjidil Haram. Nampak Al-Abbas, sebelah dia Muhammad. Sampai tahap tu, tak kenal. Jadinya tuan-tuan, mereka ni Nabi SAW ni asalnya tak keluar berhijrah. Tapi sebab Allah perintahkan, dan ini menjadi teladan kepada kita. Maksudnya apa? Kalau kita nak berhijrah, nak berubah, nak berazam, bukan kerana kehendak kita, tapi dahulukan kehendak Allah. Saya nak tunjukkan macam mana. Okey. Bila masuk tahun baru, Masihi ke, Hijriah ke, semua orang ada azam. Azam saya contohlah, tahun ni azam saya nak kurus, contoh. Azam saya tahun ni nak anaknya straight A. Saya azam tahun ni nak itu, nak ini dan sebagainya. Apa maksud azam? Azam itu adalah kehendak kita, betul? Azam tu kehendak kita. Kenapa nak kurus? Itu kehendak saya nak kurus. Kenapa nak straight A? Itu kehendak saya nak straight A. Kenapa nak itu, nak ini? Itu semua kehendak kita. Cuba kita tukar, tuan-tuan. Azam kita adalah untuk kehendak Allah. Macam mana kehendak Allah? Allah mengkehendaki kita untuk taqarrub ilallah, menghampirkan diri kita kepada Allah. Bila kita hampir diri kita kepada Allah, percayalah, apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta, semuanya Allah mustajabkan. Kalau Allah mustajabkan, ada tak sesiapa yang boleh menghalang daripada doa kita dimakbulkan? Tak ada dah. Nampak kata kunci kat situ? Nampak tuan-tuan poinnya kat situ? Sebab apa? Nabi berhijrah bukan sebab Nabi. Kalau nak ikut Nabi berhijrah, tahun pertama kenabian Nabi dah keluar dah. Sebab apa? Orang Mekah nak seksa Nabi, orang Mekah dah membunuh sahabat Nabi. Tapi Nabi tak tinggalkan, kerana Nabi berhijrah atas kehendak Allah, keizinan Allah, bukan atas kehendak Nabi. Nabi duduk stay dekat Mekah, tak berubah. 13 tahun tuan-tuan, dalam keadaan diseksa, ditindas, dizalimi, Nabi tak keluar. Sebab itu kalau kita nak berubah, bukan kehendak kita, atas kehendak kita, percayalah sampai pertengahan jalan kita putus asa. Tapi kalau kita ingat, saya berubah atas kehendak Allah, Allah yang akan membimbing kita. Allah lah yang akan memustajabkan segala permintaan dan hajat kita. Soalnya sekarang, macam mana saya nak taqarrub ilallah? Macam mana saya nak mendekatkan kepada Allah ni, kehendak Allah ni? Ada 4 perkara. Ibu-ibu, ayah-ayah boleh buat nota. Pertama, iaitu melazimi taubat. Kita nak hampir diri kita pada Allah. Bila kita hampir diri pada Allah, doa yang kita panjatkan, nescaya Allah mustajabkan. Kalau Allah mustajabkan doa kita, siapa lagi boleh halang? Tak ada. Pertama, lazimi taubat. Kita baca kitab Ghayatul Matlub ni kan, amalan penghapus dosa. Banyak dah kita kongsikan di dalam kitab ini, amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa. Banyak-banyak beristighfar dan bertaubat pada Allah. Dan yang kedua, santuni makhluk. Santuni makhluk, iaitu sesama manusia kita kena santuni. Siapa yang paling utama? Iaitu ibu bapa kita dan kerabat kita, ahli keluarga kita. Ada orang tuan-tuan, dengan orang lain okey, tapi dengan ibu ayahnya tak okey, dengan adik-beradiknya tak okey. Ini masalah tuan-tuan, masalah. Perkara yang paling utama menjaga hubungan dengan makhluk adalah orang tua kita dan adik-beradik kita. Saya ingat lagi tuan-tuan, masa saya muda, remaja, tak tahulah hari ni orang panggil remaja ke tidak kan. Masa saya remaja dulu, guru saya pesan, nak pergi ke Masjidil Haram ni, orang berebut nak pergi cium Hajarul Aswad, berebut nak berdoa di Kaabah. Tapi sebenarnya orang lupa, ada syurga yang paling hampir dengannya, iaitu orang tuanya sendiri. Jangan sampai tuan-tuan kita kerja sesuatu yang jauh ni, kita pinggirkan sesuatu yang dekat dengan kita. Sebab apa? Di sinilah namanya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jauzi, namanya talbis iblis, tipu daya iblis. Kita kejar benda yang tu, tapi kita tercicir benda yang kita pegang ni. Orang tua kita adalah salah satu daripada sumber doa yang mustajab untuk kita. Okey. Jadinya yang kedua tadi adalah kehendak Allah, lazimi santuni orang-orang tua kita. Sebab itu Allah pesan dalam Quran,
Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah dahulukan dengan perkataan wa wassaynal insan dalam surah Al-Ahqaf. Apa perkataan wa wassayna? Kami wasiatkan. Wasiat ni apa hukumnya? Wajib ditunaikan. Itu perintah. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia buat baik pada ibu bapa mereka. Kami wajibkan buat baik pada ibu bapa. Sebab itu Nabi pesan apa? Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa. Keredaan Allah terletak kepada keredaan ibu bapa. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pergi satu kelas ni. Ni kelas parenting lah. Kita muda-muda belajarlah parenting ni. Dia kata apa tuan-tuan? Benda yang paling asal dalam ilmu parenting ni iaitu ibu bapa kena bawa anak-anak kenal Allah, kenal Nabi. Sebab apa? Hari ni manusia ni, dia ada anak-anak, dia bawa anak dia kenal dia. Nanti dah besar jangan lupakan mak ya. Nanti dah besar jangan lupakan ayah ya. Dia kata benda tu bukan salah, tapi kurang tepat. Yang tepatnya bawa anak kenal Allah dan kenal Nabi. Kenapa? Kalau anak kita kenal Allah dan kenal Nabi, automatik anak itu kenal siapa mak ayah dia. Dan lebih utama dia akan kenal siapa dirinya sendiri. Kalau anak kenal Allah, dia baca Quran, Allah perintah kewajipan ibu bapa ni. Kewajipan taat pada ibu bapa. Sebab itu dalam dosa-dosa besar, al-kabair, dosa pertama asyirku billah, syirik pada Allah. Dosa yang kedua apa tuan-tuan? Dosa yang kedua bukan minum arak, bukan bunuh manusia, bukan berzina dan sebagainya. Dosa yang kedua yang disebut al-kabair, dosa besar ni adalah uququ bil walidain, derhaka pada orang tua. Itu ranking kedua selepas syirik. Dan ini adalah al-kabair. Adalah dosa-dosa besar. Okey. Yang ini orang terlepas pandang. Sebab apa? Merasakan ibu bapa tu tak ada apa-apa. Sedangkan nak tahu anak ni teruji dengan ibu bapanya setelah ibu bapanya keuzuran. Baru dia tahu, barulah teruji cinta dan sayang kita pada orang tua kita. Masa ibu bapa kita sihat, boleh bantu kita, saya sayang mak, saya sayang ayah kan. Selamat hari bapa lah, hari ibu lah. Masa ibunya uzur, kehidupannya disandar pada anak-anak, waktu tu baru terbukti cinta ataupun tidak, sayang ataupun tidak. Itulah ujiannya. Sebab itulah ibu bapa ni merupakan tiket untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Kan dalam satu hadis yang masyhur, bila masuk Ramadan selalu diceritakan, naik anak tangga, Nabi naik anak tangga, Nabi sebut apa? Amin tu. Salah satu doa daripada Jibril, siapa yang ada orang tua ataupun salah seorangnya, namun si anak tak menjadikan orang tuanya sebagai tiket masuk ke dalam syurga Allah, inilah anak yang paling rugi dan paling malang. Nabi kata amin. Amin. Sebab apa? Ibu bapa kita adalah tiket, jalan shortcut kepada manusia untuk masuk ke dalam syurga Allah. Okey? Baik, kemudiannya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga iaitu kita kena melunakkan akhlak. Melunakkan akhlak. Lunakkan akhlak ni merupakan hubungan kita dengan sesama manusia. Kenapa penting lunakkan akhlak? Nabi SAW sebut dalam satu hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah di atas muka bumi ini adalah liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Okey, adalah untuk menyempurnakan akhlak tuan-tuan. Nabi dihantar di atas muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Akhlak merupakan hasil pendidikan yang panjang daripada tarbiyah Nabi. Benda yang paling pertama namanya rukun iman. Rukun iman ni tuan-tuan diandaikan sebagai akar kepada sebuah pokok. Okey? Dia akar tuan-tuan. Kalau akar ni tak sihat, pokoknya tak sihat. Jadi akar tu penting. Keimanan kepada Allah, Rasul, Nabi, malaikat, kitab dan sebagainya. Kemudian datanglah dahannya, iaitu rukun Islam. Kita beramal dengan apa yang diajarkan, puasanya, solatnya, hajinya, sekian. Daripada rukun Islam, maka keluarlah ihsan, yang itulah yang akan mencambah dia punya ranting-ranting kepada pohon tersebut.
Alhasilnya maka barulah keluar buah yang ranum. Itulah namanya akhlak. Itu namanya akhlak. Kalau kita beriman pada Allah tapi tak berakhlak, ada something wrong somewhere. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan siapa beriman pada hari kiamat. Nabi sebut dua benda ni. Beriman kepada Allah merupakan awal keimanan dalam kehidupan. Beriman pada hari kiamat adalah penghujung keimanan dalam kehidupan. Awal dan akhir Nabi sebut. Beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Tandanya kata Nabi, pertama iaitu orang yang tak menyakiti hati jiran. Kedua Nabi ulang lagi sekali, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, falyukrim dhaifah. Tandanya dia akan muliakan tetamunya. Kemudian Nabi ulang lagi sekali, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut. Dia akan cakap benda yang baik ataupun dia akan berdiam diri. Ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, perhatikan hadis ni. Bila Nabi sebut tiga ni adalah tanda iman pada Allah dan hari kiamat, tak menyakiti hati jiran, muliakan tetamu, bercakap benda yang baik ataupun berdiam diri. Perhatikan, tiga ni dia duduk dalam satu kategori, iaitu akhlak mulia. Orang yang benar-benar beriman pada Allah dan hari kiamat, secara automatik akan terzahir akhlak mulia. Kita ambil satu contoh. Kita bawa kereta laju tuan-tuan, dekat highway ni, pecut, bawa kereta. Kereta depan bagi lampu kita, bagi high beam kan. Orang Malaysia faham apa tuan-tuan? Oh, depan tu mungkin ada roadblock Depan tu mungkin ada AES ni, mungkin ada polis ni. Kita terus tarik seat belt, tarik seat belt, tekan brake, perlahankan kenderaan. Secara automatik. Nampak polis tak? Tak nampak. AES nampak tak? Tak nampak. Macam itulah orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat. Tak nampak lagi syurga neraka. Tak nampak lagi malaikatnya. Tak nampak lagi titian sirat mizannya. Tapi kalau dia benar-benar yakin dan beriman, dia mesti terzahir dengan akhlak mulia. Sebab itu melunakkan akhlak merupakan taqarrub kita kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita ni mudah celupa mulut ni, ataupun suka untuk mengumpat orang lain, cek balik, saya ni ada masalah iman kot. Kenapa tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Real problem orang yang bermaksiat adalah kerana ketidakpercayaan kepada hari kiamat. Kalau kita benar-benar yakin dengan adanya hari kiamat, automatik kita takkan buat benda-benda yang berbahaya ataupun benda-benda yang bersiko menjadi musibah pada hari akhirat. Sebab apa? Apa yang saya cakap, Allah akan nilai, Allah akan hukum. Apa saya pandang, Allah akan nilai, Allah akan hukum. Apa yang kita dengar, Allah akan nilai, Allah akan hukum. Automatik kita akan betul-betul menjaga perilaku kita. Jangan sampai kita ni tersasul ataupun tersalah sehingga membawa bencana musibah di hari akhirat. Sebab apa hari ini kita bermaksiat? Sebab kekurangan keyakinan pada hari kiamat. Sebab itu tak salah. Tak salah kalau kita ingat. Kenapa ada orang berzina? Kita kata berzina ni haram. Okeylah, dia berhenti berzina. Tapi dia mengumpat juga. Okey, mengumpat ni salah. Dia tinggalkan mengumpat. Tapi tak solat juga. Yang kita nampak itu namanya presenting problem. Real problem dia, selesaikan yang betul-betul tu adalah suburkan keimanan pada hari kiamat. Bila dia tahu hari kiamat tu adalah hari hukuman, automatik dia akan tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Sebab apa? Semuanya akan dinilai, semuanya akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Baik, yang keempatnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, taqarrub ilallah adalah dengan memperbanyakkan sujud. Melalui solat-solat sunat kita, melalui solat-solat fardu kita. Sebab apa? As-salah huwa ad-du'a. Solat itu adalah doa. Solat itu adalah doa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya azam kita kalau nak tercapai, hajat kita kalau nak tercapai sempena tahun baru ni tuan-tuan, dahulukan kehendak Allah. Pasti Allah akan memakbulkan azam dan hajat permintaan kita. Sebab itu bila Nabi SAW nak berhijrah, bukan Nabi yang nak berhijrah, tapi Allah yang mengizinkan Nabi berhijrah. Baik. Satu perkara yang tuan-tuan kena ingat.
Peristiwa hijrah Nabi ni dia tak berlaku pada bulan Muharram. Dia sebenarnya berlaku pada bulan Safar. Dan lebih spesifik lagi, dia berlaku pada 27 Safar. Tapi kita sambut cerita hijrah Nabi ni pada bulan Muharram. Kenapa tuan-tuan? Kita sambut ma'al hijrah ni pada bulan Muharram. Kenapa? Sebabnya Nabi SAW walaupun dia berhijrah pada 27 Safar, Nabi telah memasang niat untuk berhijrah pada bulan Zulhijjah. Nabi memasang niat untuk berhijrah pada bulan Zulhijjah. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Sebabnya selepas termeterai perjanjian Al-Aqabah Al-Kubra, perjanjian Aqabah yang kedua termeterai antara Nabi, di antara Aus Khazraj dengan Nabi. Waktu tu Nabi dah memasang niat untuk berhijrah. Tunggu hanya keputusan dan keizinan daripada Allah saja. Nabi tunggu tu je. Allah izinkan baru Nabi keluar. Tapi bila cita-cita tu, niat tu adalah pada bulan Zulhijjah. Sebab itu kita bila bercerita tentang ma'al hijrah ni, kita start bercerita pada bulan Muharram. Dan satu lagi tuan-tuan, nak tunjukkan kepada kita, Nabi hijrah ataupun Nabi berpindah Mekah ke Madinah ni sebenarnya bukan Nabi memutuskan pada bulan Zulhijjah. Nabi plan untuk berhijrah ni start 3 tahun tuan-tuan, daripada perjanjian Aqabah yang pertama lagi. Maksudnya dalam urusan agama, dalam urusan kehidupan ni, kita ni nak tunjuk pada Nabi ni dia tak buat keputusan hentam kromo. Tapi Nabi plan, dia well plan, dia betul-betul teratur dan sistematik. Bukan kalau kita okeylah saya decide macam ni, buat terus. Nabi tak, dia rancang dan dia mengambil masa 3 tahun. Perjanjian Aqabah yang pertama, perjanjian Aqabah yang kedua, barulah Nabi berhijrah daripada Mekah dan hinggalah ke kota Madinah. Apa-apa yang kita buat macam itulah juga. Taklah saya kata sampai 3 tahun. Tapi yang penting adalah rancang dulu, susun dulu. Kita ada mesti short term plan dengan long term plan, mesti ada. Barulah kita boleh tahu capai ataupun tak tercapai. Kemudian tuan-tuan, bila Nabi dah pasang niat, Nabi letakkan matlamat. Kita nak berhijrah ke mana? Dalam satu hadis Nabi kata apa? Ra'aitu fil manam uhajiru min Makkah ila ardi biha nakhl, kata Nabi. Aku melihat di dalam mimpi aku itu, iaitu aku berhijrah daripada Mekah ke satu bumi yang dipenuhi dengan buah tamar. Dan kata Nabi SAW, aku menyangka huwa Yamamah au Hajar, sama ada ke Hajar ataupun ke Yamamah. Ini dua lokasi yang berada di kota Mekah. Dua lokasi ini adalah tanah subur. Lalu kata Nabi SAW, rupa-rupanya aku berhijrah ke Al-Madinatu Yathrib, ke kota Yathrib. Rupa-rupanya yang Allah suruh Nabi kena hijrah ke kota yang kotor dan berpenyakit. Kat sini apa pengajaran ni tuan-tuan? Boleh jadi kita buat satu keputusan untuk dapat yang ini, tiba-tiba apa yang kita dapat tak seperti mana yang kita nak. Kita kena berdamai dengan takdir. Nabi ingat pergi ke Yamamah ataupun ke Hajar. Yamamah ni tanah subur. Yamamah hari ni adalah Jeddah. Ada satu kawasan di Jeddah ni, dia tanah subur. Orang Mekah dia makan gandum tuan-tuan. Dia punya gandum tu diimport daripada mana? Daripada Yamamah. Rajanya bernama Thumamah. Thumamah ni raja kepada Yamamah, dan akhirnya Thumamah ni, raja ni akhirnya masuk Islam. Okey, Nabi ingat ke sana. Tiba-tiba Allah takdirkan hijrahnya ke kota Yathrib. Yathrib adalah kota yang berpenyakit dan kota yang kotor. Ibu Nabi dan ayah Nabi wafat secara mengejut kerana apa? Kerana wabak penyakit di kota Yathrib. Itu kena betulkan. Setelah Allah pindahkan wabak daripada Madinah ke Juhfah itu, Juhfah ni tidak ada haiwan yang tinggal di sana ataupun manusia yang tinggal di sana. Kerana apa? Wabak yang telah berpindah di Juhfah. Juhfah ni dia duduk di bawah wilayah Rabigh. Dia berada di utara kota Mekah. Okey, ini antaralah. Sebab itu bila Nabi buat ibadah umrah kali pertama, namanya Umrah Al-Qadha, selepas perjanjian Hudaibiyah, Nabi SAW masuk kota Madinah, Mekah ni, orang Mekah kata apa? Tengok orang-orang Madinah berpenyakit masuk. Nabi terus buka bahu kanan bagi lelaki yang berihram kan.
namanya ittiba. Nabi buka bahu kanan. Dan 3 pusingan tawaf yang pertama tu Nabi berlari-lari anak. Kenapa? Sebab Nabi buka bahu kanan ni, Nabi nak tunjukkan betapa kekarnya, sasanya tubuh orang-orang Madinah ni. Kalau kamu kata orang Madinah ni tak sihat, tengok tubuh kami ni kuat, gagah ni. Nabi nak menghilangkan perspektif daripada orang-orang Mekah, yang mana orang Madinah ni orang berpenyakit, orang yang membawa wabak. Dan yang keduanya, Nabi tunjukkan stamina orang Madinah ni, dia siap berlari-lari anak untuk 3 pusingan yang pertama. Sebab itu menjadi sunnah bagi kaum ayah hanya buka bahu kanan ni ketika tawaf 3 pusingan pertama sahaja. Masuk pusingan keempat, sampailah kita tahallul nanti, kena tutup kedua-dua bahu. Tapi bila kita tak tahu, kita tengok ada orang tawaf buka bahu kanan, naik bas buka bahu kanan, kan, pergi berjalan sana sini buka bahu kanan. Hukumnya adalah makruh. Makruh. Kalau badannya sadar sikit, terus tak pakai baju kan, takkan terus kan, panas, tunjuklah dia pun angkat beg naik kat bas tu, nampaklah dia punya muscle-muscle semua keluar. Hukumnya adalah makruh. Sebab itu sunnahnya adalah tutup dua-dua bahu. Hanya menjadi sunat ketika tawaf 3 pusingan yang pertama sahaja. Tujuan dia adalah untuk menghilangkan persepsi kepada orang Madinah yang dahulunya adalah kota yang berpenyakit dan kota yang kotor. Sebab itu dalam kehidupan kita, belajaran daripada ini iaitu kita kena berdamai dengan takdir. Saya plan macam ni, tak jadi, dapat plan macam ni, tak apa. Berdamai dengan takdir. Allah sedang mengatur kebaikan untuk kita. Kenapa Allah takdirkan Nabi ke Madinah? Tuan-tuan tengok bila Nabi nak berhijrah ke kota Madinah, orang-orang Mekah ni jadi takut. Nabi duduk kota Mekah, orang Mekah tak suka. Nabi keluar kota Mekah, orang Mekah pun tak suka. Orang Mekah ni nak apa sebenarnya? Duduk kota Mekah, diseksa Nabi dan para sahabat. Kamu ni membuat huru-hara di kota Madinah, di kota Mekah. Nabi dah hijrah, sepatutnya happy lah, selesai masalah kita, buatlah farewell ke apa kan. Tak. Dia marah pula. Dia kata jangan bagi Muhammad keluar daripada kota Mekah. Kenapa tuan-tuan? Duduk pun salah, keluar pun salah. Nak apa sebenarnya? Masa pada pagi 27 Safar sebelum Nabi berhijrah tu, pagi tu Abu Jahal 26 ataupun 27 Safar, Abu Jahal dengan pembesar-pembesar Quraisy telah melakukan satu meeting tergempar di Darun Nadwa, Parlimen Quraisy. Okey. Dan meeting ini telah dihadiri ada seekor iblis yang menyerupai seorang tua yang mengakui datang daripada Najd. Najd ni jauh. Okey, dia pun datang berbincang. Dalam meeting tu antara mereka bincang. Kata orang pertama, salah seorang pemimpin Quraisy ni, dia kata Muhammad nak hijrah, biar pilah, keluarlah dia, tak apa, kita selesai dah masalah kita, dia pun tak kacau kita. Kata iblis, no, tak boleh, itu decision yang salah. Kalau Muhammad keluar, Muhammad akan bergabung dengan Aus dan Khazraj. Ingat, di kota Mekah, di negara di Jazirah Arabiah, Aus dan Khazraj ni terkenal sebagai bangsa perang. Aus Khazraj ni bangsa perang. Dia terbukti kaki perang ni dia bukan berperang dengan musuh, dia berperang dengan adik-beradiknya sendiri. Ni hati kering ni. Kalau adik-beradik dia pun dia boleh bunuh orang lain yang tak terlibat dengan kekeluargaan dia, lebih lagi lah dia sanggup untuk membunuh. Yang itu orang Quraisy jadi takut. Sebab apa? Orang Mekah adalah bangsa korporat. Dia bukan kaki perang. Orang Aus dan Khazraj kaki perang. Jadi iblis kata, kalau Muhammad pergi sana, kamu biarkan dia bina kekuatan daripada luar kota Mekah, lambat laun nanti dia serang balik kota Mekah. Hati-hati, ingat. Jadi usul pertama ditolak. Datang usul kedua. Dia kata kalau macam tu, tangkap Muhammad, penjarakan. Jangan bagi makan, biar dia mati dalam penjara. Lalu kata iblis, tak boleh juga. Kamu kena ingat, kalau kamu tangkap Muhammad dan dibiarkan Muhammad mati dalam penjara, kamu kena ingat Muhammad ada sahabat, dan sahabat dia sanggup bermati-mati untuk pertahankan Muhammad. Kalau kamu buat macam tu, kamu telah mengundang satu peperangan yang besar-besaran di kota Mekah. Sahabat-sahabat orang-orang pembesar Quraisy dah diam dah. Sebi-sebi, ini salah, ini pun salah. Lalu datanglah Abu Jahal. Abu Jahal pun buat satu usul, dan dia kata apa? Ini usul yang paling terbaik dan paling bijak dah. Dia punya bangga diri, tuan-tuan. Mana ada orang bagi cadangan macam tu? Ini cadangan paling bijak, tuan-tuan kena dengar. Dia kata, ini cadangan saya dan cadangan ini yang paling terbaik. Iaitu, saya akan subsidikan pedang. Dan saya minta setiap kabilah di Mekah ni keluarkan seorang pemuda yang paling mulia dan paling gagah.
Dan kita akan berkumpul di rumah Muhammad malam ini dan kita bunuh secara serentak. Kenapa tuan-tuan dia buat macam tu? Kita kena ingat. Pada zaman tu, undang-undang di Kota Mekah, setiap mereka yang dibunuh secara zalim, dia ada hukuman qisas lah, hukuman balas. Darah dengan darah, nyawa dengan nyawa. Jadinya mereka tahu, kalau kita bunuh Muhammad, Bani Hashim keluarga Nabi akan tuntut untuk membunuh semula. Rugilah. Jadinya dia ambil keputusan, kita bunuh secara serentak. Kalau kita ada 17 orang, bunuh Muhammad serentak, takkan Bani Hashim nak tuntut 17 pemuda ni perlu dihukum balas mati? Tak berbaloi. Seorang meninggal, 17 lain pun akan mati. Habis Quraisy tak ada pemuda dah. Habislah kita ni gagah. Gagak dah tak gagah dah. Kalahlah kita lepas ni. Jadinya kata Abu Jahal, pasti Bani Hashim keluarga Nabi ni dia tidak akan menuntut pembunuhan balas. Yang mereka tuntut adalah diat, iaitu pampasan sahaja. Kita bangsa korporat bayar je lah. Bukan susah pun. Nampak? Ni Abu Jahal. Dan kata Iblis apa? Ini cadangan terbaik. Abu Jahal tu diakui bijak oleh Iblis. Ini cadangan terbaik. Dan sebab itulah pada malam tersebut berkumpullah pemuda-pemuda Quraisy untuk membunuh Nabi SAW secara serentak. Okey. Baik, masa mereka putuskan pada waktu tengah hari tuan-tuan, dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibn Qayyim bawa satu riwayat, dia kata apa? Waktu itulah Allah hantar Jibril maklumkan kepada Nabi supaya berhijrah sekarang. Diizinkan untuk berhijrah pada waktu malam. Nabi pun daripada rumahnya dia keluar waktu tengah hari tuan-tuan. Dia tutup kepalanya dengan kain. Daripada rumah Nabi menujulah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dekat mana rumah Nabi tuan-tuan? Kalau kita buat ibadah sa'i, kita keluar depan tahallul tu dekat Marwah kan? Tuan-tuan perhatikan dekat Marwah tu, keluar tu kan ada dataran luas. Jabal Abi Qubais. Kawasan tu Jabal Abi Qubais yang dekat istana tu. Kawasan tu diratakan. Sebenarnya bukit diratakan. Di situlah penempatan perkampungan rumah Nabi SAW di kawasan tu. Rumah Abu Bakar dekat mana tuan-tuan? Kalau hari ini dipanggil sebagai Hotel Millennium. Dulu dipanggil Hotel Hilton tu. Nak mudah ingat tuan-tuan, depan Masjidil Haram tu ada KFC dengan McDonald tu. Kalau tuan-tuan nampak McDonald tu, tuan-tuan pandang atas tu ada satu masjid namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Tapak masjid tu, itulah tapak rumah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita boleh dapat dah satu visual, Nabi berjalan daripada rumahnya dekat sebelah Marwah tu menujulah ke rumah Abu Bakar yang berada dekat atas bukit Hotel Millennium hari ini. Nabi berjalan tuan-tuan, tutup waktu tengah hari. Nabi sampai dekat rumah Abu Bakar. Abu Bakar tuan-tuan, bila nampak je Nabi SAW, dia dah faham dah. Allah sudah izinkan Nabi untuk berhijrah. Tuan-tuan tahu tak? Sebenarnya masa Nabi bagi tahu pada sahabat-sahabat, keluarlah hijrahlah. Abu Bakar ni dah packing dah barang dia nak pergi hijrah dah. Bila ditanya pada Nabi, ya Rasulullah, aku nak hijrah ni. Nabi kata apa? Wahai Abu Bakar, Allah tak izinkan aku untuk berhijrah. Allah tak izinkan aku berhijrah. Abu Bakar ni terus simpan barang dia dan ditunggu keputusan Nabi. Nabi tak kata, Abu Bakar tunggulah aku. Tak. Nabi kata, Allah tak izinkan aku berhijrah. Abu Bakar ni dia cerdik, dia faham. Walaupun Nabi tak suruh dia tunggu, tapi dia tahu apa yang Nabi kata tu seolah-olahnya Nabi nak minta pertolongan daripada Abu Bakar bersama-sama dengan dia dalam perjalanan hijrah nanti. Dan Abu Bakar pula dia jenis orang yang proaktif. Ini teladannya. Ini proaktif. Dia bukan reaktif. Kena satu benda baru kita ada tindak balas. Tak. Sebelum melakukan apa-apa, Abu Bakar ni telah bertindak awal. Apa dia? Iaitu Abu Bakar dia packing barang dia simpan balik dan dia beli ada 2 ekor unta. Salah satu ekor unta tu namanya Qaswa. Itulah unta yang Nabi tunggang tu. Satu ekor unta untuk dia, satu lagi unta untuk Nabi. Nabi suruh tak? Nabi tak suruh pun, tapi dia buat sendiri. Kalau kita ni sekali ketuk sekali buat, sekali ketuk sekali buat. Abu Bakar ni tak tunggu arahan tuan-tuan. Dia punya bijak. Kenapa bijak? Ini semuanya berdasarkan kepada ilmu. Dan inilah latar belakang Nabi dan latar belakang Abu Bakar. Sebab apa? Mereka dua ni adalah ahli perniagaan. Orang yang berniaga ni, satu dia boleh baca keadaan. Satu lagi adalah orang yang sanggup mengambil risiko. Sebab itu kita boleh nampak macam mana Abu Bakar dengan Nabi ni betul-betul
Berani. Sebab apa? Itulah yang dilatih oleh Allah sejak daripada dulu lagi, iaitu latar belakang mereka ni sebagai ahli perniagaan. Abu Bakar ni tuan-tuan, sebenarnya dia kaya raya. Dia lebih kaya daripada Abdul Rahman bin Auf, kalau tuan-tuan baca dalam Fakta Sirah. Kenapa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq ni adalah seorang jutawan Mekah. Cumanya dia ni terkenal sebagai orang kaya berbanding dengan Abdul Rahman bin Auf kerana dua sebab. Asalnya Abu Bakar As-Siddiq, Osman bin Affan ni orang kaya. Abdul Rahman bin Auf orang kaya, tapi tak sekaya macam dua orang ni. Kenapa? Sebab sebab Osman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dua-dua ni adalah kerabat Nabi. Seorang menjadi mentua, seorang jadi menantu. Dan dua-dua ni merupakan khalifah Amirul Mukminin. Kalaulah ditonjolkan kekayaan mereka, nanti orang kata mungkin akan ada tuduhan, oh dia ni kaya sebab dia menantu Nabi, kerabat Nabi, kroni Nabi. Oh sebab apa dia kaya? Sebab dia pemerintah selepas zaman Nabi. Kita tak nak dengan perkara itu. Maka yang ditonjolkan kepada Abu Bakar dan Osman ni lebih kepada watak sebagai kerabat Nabi dan watak sebagai pemimpin Islam selepas Nabi SAW. Tapi kaya tak? Jawapannya kaya raya tuan-tuan. Kaya raya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ni tuan-tuan, dia beli 2 ekor unta yang paling terbaik dan dia beri makan unta ni selama 4 bulan. Preparation untuk jadi transportation Nabi dan dia pergi perjalanan hijrah nanti. Bijak tuan-tuan, bijak. Dan inilah teladan yang kita nak. Kita nak merancang satu perubahan, kita memerlukan kepada kebijaksanaan. Kenapa saya nak berubah ni sampai tengah jalan saya putus asa? Sebab apa? Sebab kita tak rancang. Sebab apa? Kita tak sistematik. Kenapa tak rancang dan sistematik? Sebab kita kurang bijaksana. Okey, benda ni penting. Benda ni penting. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tuan-tuan bila sampai ke rumah Abu Bakar, dia kata pada Abu Bakar, Abu Bakar, keluarkan ahli keluarga kamu daripada sini. Abu Bakar kata, ini keluarga saya ni. Kata Nabi, keluarkan. Nabi berbincang dengan Abu Bakar secara tertutup. Rahsia tuan-tuan. Kenapa? Sebab Nabi tak nak yang mana perancangan Nabi ni bocor di pertengahan jalan. Bukan nak kata anak-anak Abu Bakar ni tak amanah. Tidak. Anak-anak Abu Bakar ni semuanya amanah. Cuma Nabi takut kalau salah seorang mereka ditangkap, diugut, takut ada yang akan tercakap. Better jangan dengar. Kalau diugut pun saya nak cakap apa, saya pun tak tahu ke mana. Itu lebih utama. Sebab itu kalau kita merancang, kalau tuan-tuan ada organisasi ke, tuan-tuan ada syarikat ke, tuan-tuan ada apa-apa ke, kalau benda ni adalah strategi, rancang, brainstorm dengan orang-orang yang tinteng kita je. Jangan duk cerita-cerita. Boleh jadi tuan-tuan, dia akan merosakkan perancangan. Sebab itu kalau kita study peperangan Nabi, ini penting. Nabi SAW tak pernah bagi tahu destinasi Nabi nak berperang. Nabi tak pernah bagi tahu kita nak ke Badar ke. Nabi tak bagi tahu kita nak pergi ke Mekah ke. Nabi nak pergi itu. Nabi tak pernah bagi tahu. Hanya satu perang sahaja yang Nabi bagi tahu kita nak ke mana, iaitu perang Tabuk. Yang lain Nabi rahsiakan. Kunci mulut habis. Masa Nabi dalam peristiwa Fatu Mekah, Aisyah ni diziarahi oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq masuk rumah Nabi. Dia tanya pada Aisyah, Aisyah, adakah Nabi nak berperang ni? Sebab dia tengok Aisyah tengah packing barang perang. Dia kata, aku tak tahu. Nabi SAW suruh macam ni, aku buat je macam ni. Aku tak tahu nak ke mana. Isteri Nabi pun tak tahu. Abu Bakar pun tak tahu. Sebab apa? Ini hanya perancangan Nabi SAW. Nabi tak nak terbocor. Itu pun dalam peristiwa Fatu Mekah, bocor juga. Kan? Tuan-tuan tahu cerita dia kan? Terbocor juga. Masa on the way tu, berita Nabi nak ke Mekah diketahui oleh orang Quraisy. Sebab apa? Ada seorang sahabat Nabi namanya Khatib bin Abi Balta'ah. Telah tulis satu surat, dia pergi hantar utusan pergi ke kota Mekah, bagi tahu Muhammad nak serang kota Mekah. Bocor tuan-tuan. Sebelum surat tu sampai ke kota Mekah, Allah turunkan Jibril bagi tahu pada Nabi, Nabi hantar Ali pergi tangkap wanita tu, tangkap. Cek tuan-tuan, rupa-rupanya surat tu disimpan dalam sanggu rambut dia. Sebab rambut dia mengembang-ngembang itu, simpan. Dia sorok tuan-tuan. Ditangkap. Lalu tengok di bawah tu ada tantangan Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi tanya, wahai Hatib, kenapa kamu bocorkan rahsia? Masa tu tuan-tuan, Hatib kata apa? Aku bukan nak bocorkan rahsia. Aku terhutang budi dengan Quraisy. Sebab Hatib ni orang Madinah tuan-tuan. Dia sahabat Badar, dia tentera Badar. Tapi dia ni bocorkan rahsia sebab dia terhutang budi dengan orang Quraisy. Ahli keluarganya tinggal lagi di kota Mekah. Dan orang Mekah lindungi mereka. Jadi dia takut dia apa-apakan,
maka dibocorkan rahsia. Dan Nabi ni, Umar kata apa? Muhammad, macam tu. Bunuh je lah Hatib ni kan, bocor rahsia kita ni. Apa kata Allah Ta'ala tuan-tuan? Allah mengampuni dosa Hatib bin Abi Balta'ah. Dan kata Nabi SAW, Hatib ni adalah tentera Badar. Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan dia boleh buat apa yang dia suka. Dan ini menjadi dalil tentera Badar ni adalah tentera yang istimewa. Kalau ikutkan hampir-hampir bocor tuan-tuan. Dan ni kesalahan besar ni. Tapi tetap diampuni kerana dia ni adalah tentera Badar. Subhanallah. Ini antara tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tuan-tuan keluar pada waktu malam. Baik, sebelum saya pergi lebih jauh, tuan-tuan tengok sedikit. Ada satu benda yang kita boleh bincang. Nabi ni bila dia nak hijrah, sahabat Nabi keluar daripada kota Mekah. Mereka keluar dalam keadaan berisiko. Pertama, dia akan kehilangan harta. Kedua, dia akan kehilangan keluarga. Dan yang ketiga, dia akan kehilangan kehidupan mereka. Dia duduk dekat kota Mekah bahagia dah, kaya raya dah, tapi habis. Nabi kata hijrah, sahabat Nabi hijrah. Dan dalam perjalanan hijrah, kalau mereka ditangkap oleh Quraisy, mereka akan dibunuh. Kita boleh faham tuan-tuan, di sini ada risiko. Sebenarnya better untuk orang Quraisy, better untuk sahabat Nabi daripada Muhajirin ni stay dekat kota Mekah. Sebab apa? Tak dihukum bunuh, kehidupan selamat, harta pun selamat. Tapi mereka ni pergi juga hijrah dengan Nabi. Sedangkan pergi ke Yathrib tidak dijanjikan apa-apa. Nabi tak janji kehidupan yang selesa. Bahkan di Yathrib mereka keluar berperang pula. Mekah mereka tak berperang, di Yathrib mereka berperang. Nabi tak janjikan kehidupan yang selesa. Nabi tak janjikan ada pendapatan. Nabi tak menjanjikan ada rumah tangga di sana. Tak janji tuan-tuan. Satu je Nabi janji, iaitu syurga. Nabi janji satu je, iaitu syurga. Bila sahabat Nabi dengar cerita syurga daripada Nabi, mereka sanggup bergodok gadai tentang kehidupan mereka. Kenapa tuan-tuan? Saya nak sebut pada tuan-tuan. Ada satu hadis daripada riwayat Al-Imam Muslim. Cerita syurga ni tuan-tuan dengar sungguh, tuan-tuan akan rasa apa? Tidak ada apa-apa pada dunia ni dah. Ada satu hadis daripada riwayat Al-Imam Muslim, Nabi sebut, Nabi Musa pernah tanya pada Allah. Sa'ala Musa Rabbah. Nabi Musa pernah tanya pada Allah, ma adna ahlul jannati manzilah. Wahai Allah, apakah kedudukan orang yang paling terendah di dalam syurga Allah? Ataupun siapakah manusia yang paling miskin di dalam syurga Allah? Allah pun jawab, rajulun yaji'u ba'da udkhila ahlul jannatil jannah. Orang yang paling miskin dalam syurga Allah adalah orang yang paling akhir masuk ke dalam syurga Allah. Ni orang yang paling akhir masuk syurga Allah. Lalu tuan-tuan, bila dikatakan macam tu, Allah pun kata yadkhulul jannah. Masuklah dalam syurga, silakan masuk, fadhal. Lalu bila dia nak masuk tuan-tuan, dia kata ya Allah, macam mana nak masuk? Ay Rabb, kaif? Macam mana nak masuk? Syurga ni dah penuh dah, sesak dah. Penuh. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, atarda ay yakuna laka mithlu mulkin malikin mulukid dunya. Allah kata, nak tak kalau aku tawarkan kepada engkau syurga engkau ni orang miskin dalam syurga tuan-tuan, orang paling akhir, orang yang telah menjalani hukuman neraka dah. Allah kata, nak tak kalau aku tawarkan kepada engkau satu syurga seluas sehebat macam satu kerajaan raja yang paling terkaya di dunia? Nak tak? Dia kata, raditu rabbi yakunna, ya Allah aku nak. Lalu Allah kata apa? Hadza laka, ambil itu hak engkau. Itu engkau punya, ambil. Rupa-rupanya orang yang paling miskin di syurga adalah orang yang memiliki satu kerajaan raja yang paling terkaya di dunia. Subhanallah. Kalau kita bandingkan dengan kita milik tuan-tuan, apalah sangat apa yang kita ada. Kenapa kita jadi sombong tak tentu ala tuan-tuan? Kenapa kita nak jadi teruk sangat dekat dunia ni sampai menghinakan diri kita untuk dunia yang sangat kecil dinisbahkan dengan nikmat yang Allah berikan di hari akhirat? Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni tuan-tuan. Ni hadis ni bertaraf hadis kursi. Jadinya bila Allah tawarkan macam tu, hadza laka, ambil ini kau punya. Lalu Allah kata wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Allah tambah lagi 5 kali ganda. Dapat satu kerajaan pun dah hebat, sekarang ni Allah tambah 5 kali ganda lagi. Lalu lelaki ni kata malu tuan-tuan, dia kata raditu rabbi, cukup ya Allah, cukup. Allah kata apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asharatu amthali. Lagi dia kata raditu rabbi, cukup ya Allah, Allah tambah
Tadi Allah tambah 5 kali ganda, sekarang Allah tambah 10 kali ganda lagi. Tuan-tuan kena bayangkan, nikmat syurga ni nikmat yang abadi sampai bila-bila. Nikmat dunia, nikmat yang sementara. Kejap je. Kalau kita nak bandingkan, kita dapat nikmat dekat dunia, kita boleh jadi hanya memiliki, tetapi kita tak menikmati. Ibu-ibu belakang nanti ada lauk, makanlah. Saya tak boleh makan ustaz, ni lauk ni saya kecil manis. Saya tak boleh makan ni, saya gout. Saya tak boleh makan ni, saya darah tinggi. Habis makan apa je boleh? Ubat je lah. Duit banyak ni tuan-tuan, duit banyak tapi tak boleh makan. Sebab apa? Nikmat dunia kita memiliki tapi tak menikmati. Dalam syurga Allah beri nikmat, kita menikmati, dan dia kekal abadi abadan abada sampai bila-bila. Inilah kepuasan di dalam syurga. Dan dalam syurga tuan-tuan, Allah sebut nikmat yang paling kecil, la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Penghuni syurga Allah tak izinkan mereka mendengar perkataan lagha dan perkataan yang mendatangkan dosa. Allah tutup telinga mereka, tak dengar perkataan-perkataan yang sia-sia tuan-tuan. Tak izinkan. Itulah namanya nikmat. Dunia ni dapat nikmat tapi hati terasa kecil hati. Sebab apa? Netizen kecam saya ni. Duit banyak ni tapi hati sempit. Sebab apa? Orang kata, orang ni kutuk, orang ni cakap, hati tak tenang. Tapi dalam syurga dapat nikmat dan Allah selamatkan telinga kita, tak dengar apa-apa kecaman daripada manusia. Yang kita dengar adalah salaman salama, perkataan selamat, pujian-pujian daripada sesama penghuni syurga, daripada Allah kepada penghuni syurga, daripada para malaikat kepada penghuni syurga. Itu perkataan yang Allah Ta'ala sebut. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat satu perkara tuan-tuan. Sahabat Nabi bila dengar hadis ni, mereka sanggup bergadai segalanya. Demi apa? Demi kerana syurga Allah. Mudah-mudahan hadis ni pun juga menjadi kita macam tu. Kita sanggup buat apa sahaja demi redha Allah dan demi apa yang dikehendaki oleh baginda Nabi SAW. Walaupun saya kehilangan segalanya di atas muka bumi ni, tetapi berbaloi tuan-tuan. Ingat satu hadis daripada Nabi. Nabi kata apa? Lau kanatid dunya, kalaulah dunia ini anta'dilu indallah, boleh dinilai di sisi Allah. Kalau dunia ni bernilai, ada nilai di sisi Allah, janaha ba'udah, dengan nilaian seperti sayap nyamuk. Tuan-tuan pergi jumpa nyamuk, tarik nyamuknya sayap, timbang. Kita punya jarum pemberat tu tak bergerak tuan-tuan, tak bergerak. Okey, tarik, timbang, tak bergerak. Nabi kata apa? Kalau dunia ni ada nilai seberat macam sayap nyamuk, ma saqa kafiran minha syarbatan ma, kata Nabi. Ma saqa kafiran minha syarbatan ma. Nescaya tidak ada seorang pun orang kafir yang hidup atas muka bumi ni mampu minum walaupun seteguk air. Allah tak izinkan. Kalau dunia ni ada nilai, dengan nilaian seperti sayap nyamuk. Tapi hari ini kita tengok orang yang tak beriman pada Allah, yang mensyirikkan Allah, kehidupan mereka berkoyan-koyan hartanya. Minum jangan kata seteguk, berteguk-teguk. Tapi itulah nak tunjukkan kepada kita, dunia ni tak ada nilai langsung di sisi Allah. Tak bernilai. Tak bernilai. Tak ada apa-apa pun atas muka bumi ni. Sebab itulah, jangan sampai kita terhege-hege untuk kehidupan dunia yang sementara. Jangan buat maksiat di dunia yang sementara ni, akhirnya kita dapat musibah, kesusahan selama-lamanya di hari akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perkara-perkara yang kita kena tahu daripada peristiwa hijrah. Sebab itu dalam satu firman Allah, Allah berterus terang dengan kita tuan-tuan. Allah nak kita perbetulkan sudut pandang kita kepada dunia. Allah kata apa? I'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah, kehidupan dunia ini, Allah kata ada 5 perkara. Allah sifatkan dunia ni 5 perkara tuan-tuan. Pertama kata Allah, dunia ini adalah la'ibun. Okey, ibu-ibu ayah-ayah boleh tengok dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, tuan-tuan boleh buka. Surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Tuan-tuan tengok. Surah Al-Hadid, surah selepas Al-Waqi'ah, ayat yang ke-20. Perhatikan. Allah kata i'lamu, ketahuilah, sedarlah. Bila Allah sampaikan ni tuan-tuan, seolah-olahnya Allah nak kata apa? Hakikat dunia ni yang kamu rasa hebat ni, inilah hakikatnya. Tidak ada satu benda pun yang Allah sembunyikan. Allah berterus terang dengan kita. Allah dahulukan dengan i'lamu.
Kehidupan dunia ni kata Allah, pertama la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad, kata Allah. Ada 5 perkara tuan-tuan. Pertama Allah kata dunia ini adalah la'ibun. La'ibun ni apa? Tempat main-main. Apa sifat tempat main-main tuan-tuan? Iaitu kalau budak kecil dia main sampai penat. Main sampai penat. Penat tidur, tak dapat apa-apa. Allah kata kehidupan dunia ni yang manusia duduk bekerja 24 jam ni, bekerja ni, kalau tak disandarkan hidup dunia ni dengan Allah, hidup kita ni sama macam budak-budak yang bermain, dia penat, dia tidur. Dapat faedah? Tak dapat. Dia menjadi sia-sia. Okey? Sebab itu tuan-tuan, dalam bahasa ekonomi dipanggil apa? Orang yang macam ni dipanggil rat race. Saya percaya ada di sini mesti ada ekonomis kat sini. Ada rat race tuan-tuan. Setiap hari, setiap bulan dia bekerja tuan-tuan, buat benda rutin. Macam seekor tikus yang berlari dalam dia punya gelung tu, lari makin kuat. Tapi apa yang dia dapat? Penghujung dia penat, baring. Boleh jadi dia mati. Manusia pula setiap bulan bekerja rutin dia. Buat sampai hujung bulan dapat pendapatan, bayar komitmen. Cukup 5 tahun, apa dia dapat? Saya tak tampak. Bahkan kualiti hidup makin berkurang. Tenaga makin berkurang. Usia makin tua. Hutang makin bertambah. Allah tak nak kita berada dalam keadaan kebinasaan dan sia-sia di atas muka bumi ini. Sebab perkataan la'ibun tu nak bagi tahu jangan buat sesuatu benda yang kita sampai penat tapi tak datang faedah. Sebab itu beriman pada Allah, kita penat atas muka bumi ni tapi berbaloi. Sebab Allah sendiri sebut ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu dekat atas muka bumi ni kadihun, bekerja keras, berpenat lelah ila rabbik, sampai bila? Sampai kita bertemu Allah. Bekerja keras hidup atas muka bumi ni memang berpenat-penat sampai bertemu Allah. Famulakih, pasti kamu akan bertemu dengan Allah. Bergembiralah bertemu dengan Allah. Ataupun famulakih, kamu akan pasti bertemu dengan amal-amal yang telah kamu lakukan. Hidup atas muka ni berpenat, tapi berpenat yang berbaloi kalau disandarkan kehidupan kepada Allah. Kedua, Allah kata apa? Walahwun. Lahwun ni adalah hiburan ataupun bersenda gurau. Apa maksud lahwun tuan-tuan? Kata Dr. Wahbah, lahwun ni dia ada 3 sifat. Lahwun ni ada 3 sifat. Sifat yang pertama iaitu sifat hiburan ataupun bersenda gurau ni adalah menjemukan dan membosankan. Tuan-tuan tengoklah mana-mana hiburan ataupun kehidupan dunia ni, penghujung dia jemu dan bosan. Okey, kalau hiburan kita tuan-tuan dengar satu lagu. Kalau ayah-ayah ibu-ibu mungkin lagu Wak Azizah lah kot kan. Dulu jadi lagu tu kita kata apa dia panggil pecah panggung tak tahulah apa istilah dia. Tuan-tuan dengar. Hari ni kalau dengar cukup lah, tak ada, saya tak nak dengar. Dengar sikit-sikit boleh lah tapi dah tak layan dah. Sebab apa? Sifat hiburan menjemukan. Dia membosankan. Dunia ni sifatnya menjemukan, membosankan. Kenapa saya kata macam ni? Cuba tengok. Hari ni kita beli kereta ni. Ni kereta idaman saya. Cukup setahun, ayah-ayah ibu-ibu ada niat nak tukar lagi tak kereta? Mesti ada. Sebab apa? Itulah nikmat dunia. Dia menjemukan. Hari ni kita makan nasi biryani. Sedap ni makan ni. Esok nasi biryani. Esok lusa nasi biryani. Kemudian nasi biryani lagi. Masuk hari kelima cukup lah. Tekak tak boleh masuk lah. Kembang tekak air ni. Hari-hari duk masuk makan nasi ni je. Itu nikmat dunia. Allah kata menjemukan. Itu namanya lahwun. Pertama, sifatnya menjemukan. Kedua, sifat dia setelah datangnya jemu, dia akan mendatangkan penyesalan. Bila kita rasa jemu tuan-tuan, kita bergurau dengan kawan kita, pergi mamak makan, sembang, gelak, balik rumah naik kereta, kita rasa macam, apa yang saya buat hari ni? 3 jam bersembang macam tu je. Kita rasa sesal, habiskan masa, habiskan usia, habiskan harta. Dan saya percaya, saya sendiri pun, ayah-ayah, ibu-ibu sendiri pun, bila kita sampai satu usia, kita throwback balik kehidupan seluruhnya, kita rasa kalau bolehlah saya patah balik, saya nak ubah apa yang telah saya buat. Penyesalan itu adalah dunia. Setelah adanya kejemuan dan penyesalan, baru datang yang ketiga. Ketiga apa tuan-tuan? Iaitu ketagihan.
Ini hiburan tuan-tuan. Tuan-tuan pergi satu konsert. Okey, tuan-tuan pergi satu konsert. Contohlah ibu-ibu tak sesuai lagi konsert Contohlah kita pergi mengumpat. Pergi mengumpat. Pergi mengumpat ni maksudnya pergilah rewang-rewang, kita pun duduk sembanglah cerita orang tu cerita orang ni. Bukan ibu-ibu lah, kita andaikan. Tengah rewang-rewang ni kita pun duduk cerita orang ni. Oh, dengar suka ni, suka. Tapi hujung-hujung tu kita dah mula rasa macam tak sedap lah. Hati kita memberontak. Kemudian kita rasa sesal. Saya rasa saya tak nak buat taubat. Esok lusa lupa, ulang balik tak? Ulang. Kita ulang balik, jumpa kawan tu cerita balik. Dia berlaku ketagihan. Dan Allah nak bagi tahu kehidupan dunia ni macam tu. Kehidupan dunia ni macam tu, ketagihan. Kita akan berterusan melakukan perkara yang lara dan sia-sia ni secara konsisten kalau tak dipandu dengan wahyu. Contoh paling mudah lah tuan-tuan, ni telefon kita ni. Ni telefon. Bangun pagi pukul 4.30 dah azam dah. Pagi ni saya nak tahajud. Kita buka handphone, nak tengok jam pukul apa kan. Daripada 4.30 tu, mula-mula nak buka 5 minit, akhirnya tak sedar pukul 5 dah. Scroll. Okeylah. Kemudian scroll lagi, 5.30 dah. Scroll lagi. Scroll, tengok azan subuh. Allah. Habis. Kita pun simpan handphone. Okeylah, pergi sembahyang subuh. Rasa sesal ni. Tapi lepas sembahyang subuh, sebelum pegang Quran, pegang apa dulu? Telefon. Automatik. Tadi rasa sesal dah. Tapi buat balik tak? Buat. Itulah namanya ketagihan. Dan itulah hiburan. Kita ni macam diikat. Tak boleh buat apa-apa. Dan sebab itu Allah ingatkan, dunia ni seperti itu. Jangan sampai kita tersalah langkah. Sebab itu datangnya Nabi untuk tunjukkan teladan dan pengajaran kepada kita. Ketiga pula tuan-tuan, Allah kata dunia ini adalah wazinatun. Zinah, perhiasan. Perhiasan ni apa tuan-tuan? Dia tak secara zahir kita tafsir. Oh, alam ni ada bintang cantik tuan-tuan. Baru ni kita tengok NASA keluarkan kan, bintang di galaksi ni, subhanallah. Kita tengok macam satu pemandangan yang memukau. Kita tengok pun cantik. Kita tengok pergi ke negara-negara luar sana tuan-tuan, di kutub utara sana ada aurora pula. Kita rasa wow. Memang itu adalah perhiasan. Tapi sifat perhiasan apa tuan-tuan? Sifat perhiasan adalah menutup kecelaan dan kekurangan. Itu sifat kepada perhiasan. Kenapa ibu-ibu warnakan mata ni? Kenapa warnakan bibir? Sebab saya rasa bibir saya kusam. Sebab itu saya warnakan. Kalau bibirnya dah merah tuan-tuan, apa dia nak warna? Dia menghias kerana nak tutup kelemahan dan kecelaan. Ayah-ayah kita beli kereta baru tuan-tuan, beli tukar sport rim, dah kenapa pula? Kan cantik baru lagi. Sebab di mata dia sport rim tu tak cantik. Dia perlukan satu benda yang lebih cantik. Perhiasan tu fungsi dia menutup kelemahan dan kekurangan. Bila Allah kata kehidupan dunia ni adalah zinah, dia merujuk kepada kehidupan dunia ni adalah perhiasan kepada sesuatu yang tercela dan sesuatu yang berkurangan. Apa? Kehidupan dunia ni. Okey. Dan kita pula tuan-tuan, bila tengok cantiknya alam ni, jangan sampai lalai, jangan sampai lara. Tapi tengok cantiknya alam ini sepatutnya membawa kita ingat kepada syurga. Kerana apa? Kita ni asalnya, kalau IC kita adalah datangnya lahir di syurga. Sebab itu Nabi kata apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umat aku ni semua masuk syurga. Semua tak terkecuali. Semua masuk syurga. Illa man aba. Nabi letakkan istisna. Kecuali orang yang tak nak ke syurga je. Sahabat pun pelik. Ya Rasulullah, siapa yang tak nak ni? Siapa yang enggan masuk syurga ni? Kata Nabi, adalah orang yang tak nak ke syurga ni, yang enggan ni adalah orang yang tak nak mengikuti apa yang aku perintahkan. Kita ni lahir ni secara fitrahnya penghuni syurga. Tapi kita yang memilih tak nak ke syurga Allah. Kerana apa? Memilih untuk melakukan apa yang Nabi tak perintah. Salah. Okey. Jadinya tuan-tuan, bila kita tengok cantiknya alam ni, teringat pada kampung halaman kita di syurga. Kalau ini cantik, syurga lagi cantik. Macam kita lah. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah pergi luar negara, pergi ke sana, pergi ke sini, kita tengok cantiknya alam ni. Sampai ke Switzerland, sampai ke Balkan, sampai ke cantik alam ni. Tapi rindu tak pada kampung halaman? Rindu. Hujan emas negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Mesti kita rasa rindu, cantik lah. Tapi rindu tak kampung halaman? Rindu. Macam itulah manusia di alam dunia ni.
Cantiknya alam ni tak melarahkan kita, tetapi membawa kita ingat kepada kampung halaman di syurga Allah. Keempat tuan-tuan, Allah menyebutkan watafakhurun bainakum. Kehidupan dunia ini adalah untuk berbangga-bangga sesama manusia. Ini sifat tuan-tuan. Dulu orang bangga cerita tuan-tuan. Orang dulu cerita kan, angkat tangan ni, pergi ke kenduri kendara, angkat tangan, dia punya gelang sampai siku. Itu zaman dulu tuan-tuan. Keselak tudung, berjurai-jurai dia punya emas dekat leher dia. Orang hari ni tak perlu tuan-tuan. Dia tayang je kat media sosial. Ni saya punya rumah, ni bilik saya, ni sofa saya. Tengok. Betul tak tuan-tuan? Itu sifat tuan-tuan. Sifat kepada dunia ni. Kalau kita duk berebut dengan dunia ni, habislah, rosak. Sedangkan bila Allah kata, kenapa manusia berbangga? Itu adalah kejahilan. Dan minta maaf saya sebut tuan-tuan perkataan ni. Dan itu adalah kebodohan. Kenapa kita berbangga dengan sesuatu yang akan hancur dan sesuatu yang tak kekal? Dalam Quran Allah cerita watak ada wanita yang paling cantik, dikenali sebagai Ratu Cantik, Ummu Jamil nama dia. Ummu Jamil ni Ratu Cantik ni, ibu saudara Nabi, isteri kepada Abu Lahab. Hari ni kalau disenaraikan wanita tercantik di dunia, ada nama Ummu Jamil tuan-tuan? Tak ada. Kecantikannya rosak dan hancur binasa. Allah ceritakan tentang orang yang berkuasa, Firaun. Hari ini ada lagi nama Firaun sebagai berkuasa? Tak ada tuan-tuan, hancur. Allah cerita orang yang paling kaya raya, Qarun. Hari ini kalau diceritakan siapa? Orang tak sebut dah nama Qarun, hancur binasa. Apa yang kita miliki ni tuan-tuan akan habis, hancur. Kenapa perlu berbangga dengan sesuatu yang akan hancur, sesuatu yang tidak kekal? Dia macam kita sebagai orang tua, tengok anak kita pergi sekolah, dia tunjuk kat kawan dia, tengoklah saya ada pencebok baru ni. Tengoklah saya ada kasut baru ni. Tengoklah saya ada pembaris baru ni. Kita sebagai orang tua, kita tengok ketawa je. Malu lah, tak payahlah tunjuk benda tu kan. Macam itulah Allah nak bagi tahu pada manusia, jangan buat benda tu. Sebab itu adalah kejahilan, perkara yang sia-sia. Dan yang keempat, yang kelima, Allah kata kehidupan dunia ini watakathurun fil amwal wal aulad, iaitu mereka ini adalah orang yang membanyak-banyakkan harta dan juga anak pina. Kalau kita duk lawan, seolah-olahnya tuan-tuan, orang ni ada harta, kita pun nak ada harta. Orang ni sampai ke sudah, kita tak akan dapat puas sampai bila-bila. Okay. Dan kita akan lupa apa matlamat sebenar saya dekat atas muka bumi ni. Saya bagi satu contoh pada ibu-ibu. Ibu-ibu naik kapal terbang. Naik kapal terbang cantik ni. Kapal terbang ni adalah yang kapal terbang Airbus. Kita duduk pula dekat seat yang first class. Semua lengkap. Siap ada pelayan lagi khas untuk kita. Dia pun panggil kita, Tan Sri, Datuk, okeylah duduklah. Tandas ada, makanan ada, kapal terbang selesa. Datuk duduk je, baring je. Kalau penat tengok TV. Kalau penat nanti berjalan pergi mana-mana. Semua saya sediakan. Tapi satu benda je yang kapal terbang tu tak sediakan. Dia tak bagi tahu dia nak ke mana. Sebagai orang yang normal, kita rasa puas hati ke tak puas hati? Kita akan tanya, kita ni nak ke mana? Dia kata, Datuk tak payah tanya. Tak payah tanya. Duduk je, nikmat je apa benda yang ada ni. Tak payah tanya pergi ke mana. Ikut je. Orang normal ni rasa apa? Tertekan dia. Ke mana kita ni? Yelah kalau dia pun nikmat pun, tapi bagi tahu saya nak ke mana. Macam itulah kehidupan dunia. Kalau kita tak tahu kita nak ke mana, tu masalah tuan-tuan. Tapi kita pula hari ni tak bertanya, saya ni ke mana? Duk cerita pasal nikmat yang dia ada. Tapi ke mana tak tahu. Rugi. Maksudnya kita berfikir secara songsang sekarang ni. Kalau naik kereta, naik bas, naik kapal terbang, tak tahu ke mana, sesah hati kita. Ke mana pula dia nak bawa aku ni? Ke mana pula dia nak bawa aku? Risau kita. Walaupun cantik kapal terbang ni, walaupun first class kita duduk, tapi hati ni tak tenteram. Tapi dalam kehidupan dunia yang membawa kita ni, kita lagi tak tahu. Sepatutnya kita kena risau, tapi itu yang kita tak risau. Kita pula jadi tenang je. Tak apalah, makan okey, ada rumah, ada pendapatan, nak kahwin boleh, nak itu boleh. Relax lah. Salah tuan-tuan, salah. Itu cara berfikir yang salah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut inilah panduan tentang kehidupan dunia. Baik, kita ada masa 3 minit tuan-tuan. Saya tak dapat nak habiskan. Tapi kalau tuan-tuan baca, lepas bawah tu Allah datangkan analogi. Macam mana nikmat tu, Allah kata dia seperti mana ghaith, seperti mana air hujan, a'jabal kuffar, yang membuatkan
petani ni jadi happy. Nabatu, menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Bila petani dia tanam, turun hujan tuan-tuan, tumbuhan jadi hijau. Happy tak? Happy. Dia puas hati sebab dia tanam memang dia nak dapat hasil. Tapi Allah kata apa? Thumma, kata Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu fahiju, saya lupa ayat dia. Thumma fahiju fatarahu musfarra. Daripada hijau dia berubah menjadi kekuningan, kering. Thumma hutama, kata Allah, kemudian dia akan hancur binasa. Kamu nak dapat hasil, kamu kena tanam, kamu kena baja, turun hujan baru tumbuh. Tapi untuk dia kering dan hancur, dia berlaku sekelip mata. Allah nak kata nikmat dunia macam tu. Kematian ni dia macam tarik handbrake tuan-tuan. Kita tengah menikmati ni pum, tarik handbrake, berhenti, habis. Sebab itu disebutkan kematian ini adalah menarik kelazatan kehidupan dunia. Dia pemutus kepada kelazatan dunia. Tarik handbrake tuan-tuan. Jadi Allah nak bagi tahu kehidupan seperti itu. Dia hampir dah, hampir. Jangan sampai rugi. Dan conclusion dia tuan-tuan, Allah kata apa? Wamal hayatud dunya. Ayat sebelum tu ada kan? Wa fil akhirah, tidak sebut tu. Wamal hayatud dunya illa mata', kata Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata', melainkan kesenangan. Allah iktiraf tuan-tuan, hidup ni memang kesenangan. Tuan-tuan makan, kesenangan. Tuan-tuan berkahwin, kesenangan. Tuan-tuan bekerja, dapat pendapatan, kesenangan. Kehidupan, kesenangan. Mengembara, kesenangan. Semua kesenangan. Tapi Allah letakkan mudhafun ilaih. Mata'al ghurur. Dia adalah kesenangan yang membohong. Al-ghurur adalah al-gharar tuan-tuan. Dia adalah kesenangan yang menipu. Kita memang rasa senang, tapi dia adalah kesenangan yang menipu kita. Macam seseorang yang bermimpi, dia nampak nikmat, tapi nikmat dalam mimpi itu bukan yang realiti tuan-tuan. Dia adalah sesuatu yang penipuan. Dia adalah mimpi hayalan. Sebab itu Allah sifatkan kehidupan dunia ini sebagai la'ibun wa lahwun dan sebagainya tadi. Dan Allah sebutkan hari kiamat itu dengan nama Yaumul Waqi'ah. Al-Waqi'ah artinya realiti. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadinya hari realiti. Realiti kehidupan sebenar tuan-tuan adalah pada hari akhirat. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sikit sebanyak tuan-tuan kita nak pelajari sedikit daripada hijrah Nabi. Kemudian kita tengok macam mana para sahabat Nabi berfikir. Sebab itu dia sanggup korban apa yang dia ada. Tinggalkan segala yang dia miliki adalah semata-mata untuk kehidupan yang kekal abadi di hari akhirat. Ni kalau kita cerita sambung berkaitan dengan perjalanan Nabi sampai Nabi membuka kota Madinah, panjang lagi tuan-tuan. Tapi kalau kita tahu tuan-tuan, dia sangat-sangat membawa hati kita ni sebagai seorang pejuang. Sebab apa? Hidup atas muka bumi ni adalah sebagai pejuang. Kita berada di satu medan pertempuran di antara iman dan juga kebatilan. Kalau kita tak ada semangat pejuang tuan-tuan, kita kalah sebelum berjuang. Jadi berjuanglah sehabis mungkin. Mudah-mudahan Allah memberkati usia kita, memberkati masa kita. Allah memberikan kita keredaan dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu Wa Taala bimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Saya mohon maaf atas keterlanjuran dan kekurangan tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini, dan semoga Allah Ta'ala menerima amalan-amalan kita pada pagi ini.